Kita tengok sekali lagi soalan 16 ni. Sebab bila kita nak integrate, kan, kita terpaksa pecah kepada dua kawasan. Ini yang tanya saya lagi, kenapa kita kena pecah dua kawasan? Kenapa tak integrate terus? Okey, kita tengok contoh yang 16 ni. Ni saya ulang sekali lagi lah contoh 16 ni. Ini dalam exam ni memang selalulah bentuk-bentuk macam ni. Okey, sekarang ni kita nak cari area kan. Okey, untuk nak cari area, formula area ni ada dua. Formula area ni ada dua. Yang pertama, kita boleh integrate respect to x. Kalau formula nak ambil yang pertama ni, respect to x, maka formula dia y sebagai tajuk. Tapi kita jangan integrate yang ni. Kan, kita kena, ni y dia sebagai tajuk, ini formula. Okey, kemudian satu lagi formula, a sama dengan, kita integrate respect to y. Tapi bila respect to y, maka x tu sebagai tajuk. Ini formula ni kalau satu graf. Kalau katakan soalan tu ada dua graf, maka yang ini akan pecah lah. Dia akan jadi y2 tolak y1. Ini akan jadi x2 tolak x1. Kalau ikut warna kat sini, nilai yang kita ada, ni sepatutnya kita kena tahu ni berapa. Ni berapa kan? Maksudnya ini adalah nilai x. Ni saya dah tunjuk itu. Tengok balik video nanti. Video sebelum ni. Jadi step yang pertama, saya kena cari persilangan dua graf ni. Kita akan dapat nilai x yang pertama. Nilai x yang pertama, 2y sama dengan, okey, ni kamu tengok balik video tu. Kalau kita tengok sini, nilai yang pertama ni negatif 2 ni. Ni negatif 2. Okey, cara dapatkan nanti kamu tengok video yang sebelum ni. Itu negatif 2. Kemudian bila buat satu lagi persamaan, persamaan persilangan di antara garis ni dengan curve ni. Ni dapat satu titik ni. Tapi saya akan dapat nilai x, nilai dia 1. Okey, bila berdasarkan sini, maksud dia kita akan gunakan, sebab nilai yang kita nampak sekarang nilai x, maka gunakan formula yang ni. Sebab yang kita nampak tu adalah nilai x. Bila nilai x, maka gunakan formula yang pertama, sebab yang ini adalah merujuk kepada nilai x. Kalau nak guna formula yang kedua, ni merujuk kepada nilai y. Okay. Tapi disebabkan kita punya graf ni, dia bukan satu. Dia ada antara dua graf. Maka formula ni kita akan kembangkan. Kita akan gunakan y2 tolak y1. Jadi tengok dia punya soalan dia. Kalau macam soalan dalam kita punya topical malam tadi, dia hanya satu graf je. Maka gunalah satu je formula. Yang ni. Kalau kita tengok ada antara dua graf, maka pecah je y2 tolak y1. Yang jadi masalah sekarang ni, mana satu y2? Mana satu y1? Kan? Jadi katakan saya nak cari ni, cari area kan. Okey, sepatutnya kita akan buat area equals to, kita akan integrate. Kawasan yang pertama, ni persilangan ni berapa ni? Persilangan dia negatif setengah ke? Negatif setengah ya? Negatif setengah. Ni kalau kamu kira ni. Ni pun tengok video yang sebelum ni, nilai dia negatif setengah. Okay. Yang pertama, bila saya nak ambil negatif 2 sampai negatif setengah. Maka formula kita disebabkan dia ada dua graf ni. Okay, y2 tolak y1. Ini adalah dx. Tambah dengan, sambung lagi dengan negatif setengah sampai 1. Ini pun gunakan di antara dua graf juga ni. y2 tolak y1 dx. Tapi ingat y2 di sini dengan yang sini tak semestinya sama. Ini cuma formula je. Okay. Kita kena pecah sebab bila kita nak tentukan y2 dan y1, kita mesti merujuk kepada kotak yang tegak ni. Bila kita ada kotak tegak ni, baru kita tahu siapa yang kena di atas ni y2. Mana yang kena kat bawah ni y1. Okay. Jadi kita tengok kalau saya buat kotak di sini dengan kotak yang di sini. Okay. Kalau kita bandingkan untuk yang atas ni panggil y2.
Untuk kotak pertama, Y2 dia adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Bila saya guna kotak yang kedua, sama juga. So, ni tak ada masalah. Sekarang ni, kita tengok untuk Y1 pula. Untuk Y1, kotak yang pertama ni, graf dia adalah gaya lurus. Bentuk ni, 4X tambah Y tambah 2. Tapi bila saya gunakan kotak yang kedua, Y1 dia lain. Dia jadi graf Y sama dengan 2X tambah 1. Itu pasal lah kita kena pecah 2. Ni 1, ni 2. Kalau katakan saya punya graf macam ni lah. Ni contohnya. Katakan saya punya graf kita satu bentuk macam ni. Contohnya ni. Satu lagi bentuk yang macam ni. Okey. Sekarang ni kalau saya buat kotak, katakan saya buat kotak seletak sebelah kiri. Kemudian saya ada satu lagi, saya buat kotak sebelah kanan. Graf, katakan saya refer pada kotak yang pertama. Graf Y2 dengan Y1. Sama tak dengan kotak yang kedua? Y2 dengan Y1. Sama kan? Sama tak sama ni? Sama. Sama kan? Kalau sama, maka kalau ikut contoh ni, maka kita punya nak cari area ni, kita integrate dulu lah. Katakan ini dah ada negati 2 sampai 1 lah contoh Maka kita lah negati 2 sampai 1. Tak payahlah pecah. Y2 tolak Y1 dx. Kalau yang macam ni tak payah pecah. Sebab kalau saya letak kotak tu di mana-mana, Y2 dengan Y1 ni sama je graf dia. Jadi kalau kes macam ni, kita tak payah pecah. Tapi kalau untuk soalan ni, kita kena pecah. Cara kita nak kenal, kita memang kena gunakan kotak yang tegak ni. Cuba kamu letak. Sama tak kalau letak sebelah kiri dengan kanan? Kalau berbeza, maksud dia kamu kena pecahkan. Okey. Faham ni? Faham. Jadi untuk kat sini kan, untuk yang ni, kuasaan ni, maka Y2 kita adalah yang ni. Yang melengkung ni. Jadi kalau saya nak tulis yang pertama, negati 2 sampai negati setengah. Graf Y2 kita akan ambil yang ni. X kuasa 2 tambah 2. So, X kuasa 2 tambah 2. Tolak Y1 yang di bawah ni. Ini bawah ni. Ini. Y1. Jadikan Y sebagai tajuk, maka kita dapat tolak 4X tolak 2. Tolak 4X tolak 2. Okay. Ini datang daripada persamaan ni. Kita jadikan Y sebagai tajuk. Maka yang lain ni bawa ke kanan. Itu yang dapat nanti 4X tolak 2. Okay. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua pula. Untuk yang kedua yang ni. Yang kedua. Kita akan tambah lagi. Kita akan integrate dengan negati setengah sampai 1. Nilai Y2 kita merujuk kepada kotak yang kedua ni lah. Y2 masih sama. X kuasa 2 tambah 2. Tolak Y1 pula. Jangan ambil sama seperti kotak yang pertama. Dia dah jadi lain. Y1 kita adalah 2X tambah 1. 2X tambah 1. Ini dx. Okay. Maka bila kita nak integrate, kita gunakan ni lah function. Okay. Kita bukan integrate daripada sini. Ini adalah hanya formula saja. Formula je. Maksudnya jangan integrate Y2 berapa? Integrate Y2 dapat Y kuasa 2 per 2. Salah kan? Ini formula. Kita kalau nak integrate, pastikan bila integrate respect to X, maka function dalam ni mesti X. Ini pun sama. Okay? So, itu cara kita nak kenal bagaimana formula ni kita kena pecah dua kawasan. Kalau satu kawasan, contoh dia macam ni. Sekarang ni kita nak selesaikan ni differential equation. Nanti kita akan belajar dalam kuliah apa maksud dari differential equation ni. Okay? Saya nak tunjukkan bagaimana kita nak selesaikan ni. Okay, dengan cara separation of variable. Maksudnya kita nanti akan tengok ada banyak cara untuk kita integrate. Okay, differential equation ni maksud dia secara umum dia
biasanya kalau kita dapat equation ni, dia mesti contoh macam y sama dengan x kuasa 2 tambah 3 kan, contoh. Ini dia panggil equation ni. Sekarang ni dia dipanggil, ini dipanggil linear equation, quadratic equation. Contoh lain, ini dipanggil cubic equation. Kan, sebab kuasa paling tinggi adalah kuasa 3. Sekarang ni dipanggil differential equation sebab dalam kita punya equation ni ada simbol differential. Macam ni lah. Kan, biasa equation kita yang ni je. Ni dipanggil quadratic equation, ini dipanggil cubic equation. Tapi bila equation kita tu ada bersama dia dy dx, maka ini yang dipanggil differential equation. Okey, nanti detailnya kita akan bincang dalam kuliah. Okey, sekarang ni bagaimana kita nak selesaikan ni? Tengok soalan yang pertama. Dy over dx equals to x cube 1 plus y. Okey, sekarang ni kita nak solve dengan cara separable variables. Maksud dia, sekarang ni step yang pertama kita tengok bercampur x dengan y. Jadi kalau kita nak integrate, kita kumpulkan x sebelah, y sebelah. Macam dekat sini kita lebih mudah kumpulkan y sebelah kiri. Ni kalau saya kumpulkan y sebelah kiri, maka yang ni saya kena gerak ke kiri ni. Dia akan jadi 1 per 1 tambah y dy. Kemudian x sebelah kanan, x kuasa 3, yang ni bawa ke sebelah kanan. Ini yang dipanggil separable variables. Okay? Maknanya kita berjaya pisahkan. Asalnya dia bercampur x dan y. Sekarang ni kita pisahkan. Kita kena pisahkan, baru kita boleh buat integration. Okey, jadi sekarang ni bila kita dah nampak macam ni, maka kita boleh integrate dah. Ini kita boleh integrate. Yang ni pun kita boleh integrate. Sebab dia dah sama. Okey. Kalau kita integrate yang ni, ingat tak kalau integrate ni dapat apa ni? Ln 1 tambah y. Ya, ni akan dapat ln. Okey. Sebenarnya penulisan yang lebih tepat bila ln ni kena buat modulus. Kan? Tapi kalau nak buat kurungan biasa pun betul. Okey, sama dengan yang ni kalau integrate dapat apa ni? X kuasa 4 per 4 tambah C. Okey. Kita akan dapat macam itulah. Okey, kemudian ni katakan kita nak selesaikan lagi ni. Okey. Saya nak jadikan y sebagai tajuk, maka kita akan buat 1 tambah y. Sir. Ya. Yang bahagian dy tu tak payah tambah c ya? Okey. Kalau ni ikutkan, kita akan ada C kiri dan kanan. Kalau kita nak buat macam tu, maksud dia saya kena buat plus C1. Plus C1, sebelah kiri plus C2. Nanti tanpa banyak sangat kita punya C ni. Jadi kita akan jadi hurara. Saya tak boleh buat tambah C je ni. Kena bezakan C sebelah kiri dengan C sebelah kanan. Dengan cara plus C1, yang sebelah kanan plus C2. Jadi kita dah ada 2 C kan. Sekarang ni kalau dari segi penulisan jawapan, kita wakilkan dengan 1 cukup. Saya letak 1 je. Maksud dia kita akan letak C tu di sebelah kanan dia. Itu cara kita jawab. Kuadran nanti kita akan sebut dengan nilai C. Boleh? Okey. Okay. Jadi dari segi penulisan, sepatutnya bila integrate sebelah kiri, dia ada tambah C. Integrate sebelah kanan pun ada tambah C. Tapi C kiri dan kanan ni tak sama. Okay? Jadi kalau kita nak mudah penulisan, tak payah banyak C, kita kumpulkan 1 je. Okey, kemudian bila kita jadikan y sebagai tajuk, maka yang pertama ni, ln ni kita bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi eksponen. Eksponen kuasa x 4 per 4 tambah C. Kan? Ni hilang, dia akan jadi eksponen kuasa semua ni. Kemudian sebenarnya kalau kita nak buat lagi ni, sebenarnya kita boleh buat 1 plus y. Ini sebenarnya saya boleh pecah. Kalau ikutkan indeks, dia akan jadi E kuasa C. Betul tak? Dia akan jadi ni kan? Kemudian, yang E kuasa C ni, saya wakilkan dengan 1 je constant.
Satu je. Maka jawapan akhir kita, maka Y sama dengan A E X kuasa 4/4 tolak 1. Okey, jadi kita berhenti di sini. Okey. Maknanya step yang pertama, kita akan kumpulkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Proses. Tapi sekarang ni kita nak jadikan Y sebagai tajuk. Maka proses yang pertama, log ni hilangkan, akan jadi eksponen. Dan kena tengok, ini sebenarnya kita boleh pecah lagi ni. E kuasa C. Selalunya dari segi penulisan lebih mudah wakilkan satu konstan A. Maka kita akan dapat sampai sini je. Okey? Boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, tengok satu lagi. Soalan B. Okey, untuk soalan B. Soalan B, kita ada soalan dy dx sama dengan, ini pun dipanggil differential equations. Sebab dalam kita punya equation ni ada dy dx. Kan? Kalau kita nak terus integrate tak boleh. Sebab dia dah bercampur x dan y. Tak boleh. Jadi step yang pertama, kita pisahkan. Y ni saya bawa ke sebelah kiri. Maka kita akan dapat 1/y kuasa 2 dy. Kemudian 1 tambah ex per ex dx bawa ke sebelah kanan. Okey, lepas tu nanti barulah kita boleh integrate. Kita integrate. Jadi untuk yang sebelah kiri ni, kalau nak mudah integrate, kita jadikan dia bentuk indeks. Okey, sama dengan yang ini lebih mudah kalau saya buat 1/ex. Ini sebenarnya lebih mudah, jadi 1/ex tambah ex per ex. So saya boleh tulis kuasa 90x tambah 1 dx. Okey. Mudah jadikan macam ni, baru kita senang integrate. So sekarang yang ni tambah 1 daripada kuasa, bahagi dengan kuasa yang baru, sama dengan, sepatutnya ada tambah C, kita buat kemudian. Yang ini pun dalam exercise pun ramai yang salah. Kita sebenarnya bila nak integrate eksponen, dia mesti melibatkan 2 step. Yang pertama, salin soalan. Salin soalan. Kemudian, dia jangan habis kat situ. Step yang kedua, mesti differentiate kuasa ni. Pastikan mesti ambil -1. Okay. Yang dalam exercise tu tengok ramai yang salah. Eksponen -5x. Tiba bila nak buat bahagi, terus bahagi dengan 5. Jangan ambil nombor tu. Sebab bila kita differentiate, bukan differentiate x je, termasuk semua yang negatif. Differentiate negative x, maka jawapan ni bukan 1. Per dengan -1 lah. Kan? Kemudian yang akhir tu tambah C. Okey? Sebab saya tengok yang dalam exercise tu. So yang 1 tu tak payah? Ada tambah 1. Oh, tertinggal. Kita tengok ni dulu. Dalam exercise tu, saya tengok ramai yang salah kat sini. Exercise yang last tu, yang ketiga. Bila integrate, salin soalan. Kemudian, ramai yang suka buat per 5 je. Salah lah. Sebab bukan kita differentiate 5x. Semua ni. Maka pastikan -5. Tambah C lah. Okey, itu. So ingat ni. Okey, yang ini tadi kita habiskan ni. Bila integrate 1, dapatlah X. Dan akhir sekali tambah C. Okey. Ni kalau kita kemaskan ni. 1/y. Nanti 1/y sama dengan negatif eksponen X tambah X tambah C. Okey, macam itulah. Kemudian kita sebenarnya nak Y sebagai tajuk. Kalau nak mudah, semua darab nanti dulu lah. So saya buat 1/y sama dengan E negatif X tolak X tolak C. Okay.
Kemudian bila jadikan Y sebagai tajuk, ni bawah naik ke atas, ini ke bawah. 1 per E negatif X tolak X tolak C. Okey, maka kita berhenti sampai sini. Macam tu lah. Okey, boleh setakat ni. Maknanya bab 2 ni sebenarnya dia sama dengan bab 1. Cuma step yang pertama tu, soalan tu dia bercampur X dan Y. Dia bercampur. Jadi step yang awal ni kita akan pisahkan. Ini dia panggil separate ni. Kan? Kita panggil dia apa? Separable variables. Maknanya kita asingkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Lepas bila kita asingkan ni, barulah kita integrate sama seperti bab yang pertama. Okey? Jadi proses yang daripada sini sampai ke bawah, kita ulang balik bab yang pertama. Cuma yang beza ni yang awal ni je. Yang lain-lain tu sama. Jadi itu yang kena settlekan bab 1 tu, kamu kena faham. Itu yang saya kejap saya bagi latihan tu. Sebab kena settlekan bab 1 tu dulu. Kalau bab 1 tu sangkut, maka nanti bab yang berikut nanti kamu susah nak buat. Okey? So kena bersedialah dengan keadaan bila nanti kita dapat loan. Macam tu Okey, kita tengok contoh lain. Okey, katakan kita tengok soalan C pula. Soalan C. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Ada yang tanya apa? Senyap ini. Okay, semua okey, sir. Semua okey ya? Okey, Y kuasa 2 tolak 1. Okey, ini pun sama juga. Step yang pertama, asingkan Y. Maka ini saya kena bawa ke bawah. So, 1 per Y kuasa 2 tolak 1 dy. Sama dengan, ni kena bawa ke sebelah kanan. Jadi 1 per 2 tangent X. 2 tangent X dx. Ni bawa ke sebelah kanan jadi per 1 per. Ni bawa sebelah kanan darab dx. Okey. Kemudian sekarang ni masalahnya memanglah step seterusnya kita akan integrate kiri kanan. Kiri kanan. Masalahnya kita tak boleh integrate terus. Ini macam bayang-bayang ada partial fraction ni sebab boleh faktor. So panjang cerita dia ni. So nak selesaikan sebelah kiri, kita kena asingkan. Yang ni pun mana ada dalam kita punya table, kita boleh integrate terus tangent ni. Kan? Tak boleh. Tak boleh integrate terus tangent. Tak ada dalam kita punya senarai. Nampak je integration terus dapat jawapan. Tak boleh. Jadi sekarang ni kita kena asingkan lah. Okay, jadi untuk yang sebelah kiri ni, kita kena tengok rupanya yang ni dia boleh pecah Y tolak 1 dengan Y tambah 1. Maka kita terpaksa guna partial fraction. Ni yang kalau tak settle bab 1 ni, kita tak boleh jawab soalan ni. Kan? Yang differential equation ni, dia sampai sini je. Sampai sini je. Daripada soalan, terus step yang pertama, ni je. Differential equation. Tu je. Seterusnya, kita kena ulang balik bab yang pertama. Jadi, pastikan boleh settle lah benda ni. Sebabkan susah kita nak integrate, so kita fokuskan satu. Okey, jadi terpaksalah buat partial fraction. Kena settlekan ni dulu. So, mahirkan ni. Kalau tidak, tak boleh jawab soalan ni. Okey, kita nak cari A dan B. So, ingat bila dah hilangkan denominator, saya perlukan dua nilai. So, Y yang pertama adalah negatif 1. Ni datang daripada sini. Kalau ni sama kosong, maka Y sama dengan negatif 1. Yang kedua, Y sama dengan 1. Sebab datang daripada sini kalau sama dengan kosong. Okay, ganti sebelah kiri tak ada Y. Yang ni habis. Ini akan jadi negatif 2B. So, dapatlah B itu adalah negatif 1/2. Kata
Gantikan Y dengan 1. Sebelah kiri tak berubah. Sebelah kanan akan jadi 2A. Maka dapatlah A ni adalah setengah. Okay, setengah. 1/2. 1/2. Okay. Maka yang sebelah kiri tadi, kalau kita nak integrate 1 over y squared minus 1. Minus 1 dy. Dia dah jadi. Okay, kita gantikan A dengan 1/2. So, 1/2 y tolak 1. B adalah negatif 1/2. Y tambah 1. Okay. Maka sebelah kiri ni, kita akan dapat ln. Teman, kalau saya factorize 1/2 ni, kita boleh cantumkan. So, yang pertama ln y tolak 1. Kemudian yang kedua, ln lagi y tambah 1. Okay. Yang ni nak buat kurungan modulus ataupun kurungan biasa. Boleh. Okay. Kemudian kita akan dapat. Okay. So, yang ni kita akan dapat, ni boleh menggunakan ini setengah ln y tolak 1 per. Okey, ini untuk jawapan sebelah kiri. Sebelah kiri dah kita dah, sebelah kiri. Kemudian kita settlekan sebelah kanan pula. Sebelah kanan ni kita nak integrate 1 over 2 tangent x. Sebelah kanan pun sama juga. Kita tak boleh integrate terus. Kita nak integrate 1 over, jadi 1/2 tangent x dx. Okey, ini setengah ni saya keluarkan. Sebenarnya tangent ni dia sama dengan sin x over cos. Kan? Tangent tu adalah sin over cos. Okey, kemudian ini pun nak integrate pun tak boleh. Jadi kena tengok balik bagaimana kita nak buat. Ini dua, kena ingat balik. Ini adalah dua fungsi sama. Atas trigonometri, bawah pun trigonometri. Kan? Jadi kalau dua fungsi sama, kita lebih mudah guna substitution method. Nampak tak? Dia masih ulang balik bab yang pertama. Tadi kita buat partial fraction. Yang ni kita kena buat substitution. Kan? Jadi kalau ni kita akan ambil u sama dengan sin x. Maka du tu adalah, so hati-hati ya, kita sekarang tengah buat differentiation. Differentiate sin dapat apa? Cos. So hati-hati kat sini. Maka soalan ni kita dah boleh ubah kepada 1/2. Yang di bawah ni adalah u. 1/u. Cos x dx sama dengan du. Rupanya jawapan dia adalah 1/2 ln u. Patutnya. Tapi u kita adalah sin. Jadi jawapan dia 1/2 ln sin x. Patutnya tambah c lah. Tambah c tu kemudian. Okey, maka dapatlah jawapan sebelah kiri dan kanan. Okey. Kemudian kita patah balik kepada soalan. Okey, maka tadi kita dah buat ni, kiri dah ada jawapan, kanan pun ada jawapan. So, jawapan sebelah kiri kita tulis balik 1/2. So, 1/2 ln. Ln apa tadi? Y tolak 1 per dengan y tambah 1. Sama dengan, ni jawapan sebelah kanan. 1/2 ln sin x. Kan? Ni setengah kiri kanan dia, maka kita boleh bilangkan. Maka ln y tolak 1 per y tambah 1 sama dengan ln sin x. Okey, sebenarnya ln kiri kanan pun boleh hilang.
Okay. Maka jawapan dia adalah Y tolak 1 per Y tambah 1. Sama dengan sin. Okay. Ini kalau kita nak mudah ni, ini sepatutnya dia adalah tambah C kan. Tambah C. Okay. Ini sepatutnya dia ada tambah C yang sebelah kanan. Tambah C. Itulah asalnya. Okay. Kalau gitu maknanya kita ubah sikit. Okay. Maka kita akan jadi hilang ln, maka muncullah eksponen ln sin X tambah C. Okey. Ini kalau kita nak proses ni. Kalau kita nak proses, maka E kuasa ln sin X multiply by E kuasa C. Saya pecah ni darab sebab ni tambah. Okey. Dan nanti kalau kita permudahkan ni, Y tambah. Dia panjang ni kalau kita permudahkan. Ini adalah, ini saya boleh wakilkan dengan constant. Satu constant dah. So jawapan dia adalah A. Yang ini kita boleh hilangkan ni. Dia akan jadi sin. Kan? Jadi sin X. Boleh? Boleh. Okey, macam itulah. Kemudian kalau jadikan Y sebagai tajuk ni panjang ni. Okey. Nanti kamu teruskan ni. Y tolak 1 sama dengan A sin X multiply by Y plus 1. Kan? Panjang lagi ni, panjang lagi. Okey. Ini nanti kamu tengok soalan lah. Soalan nak jadikan Y sebagai tajuk ataupun nak solve je. Kalau setakat solve je, boleh berhenti di sini lah. Kalau setakat solve je. Kan? Sampai sini je. Okey. Ini kalau kita nak teruskan ni. Ini ikut soalan ni. Kalau soalan suruh teruskan, kita teruskan. So, ini A Y sin X plus A sin X. Ini saya bawa ke sebelah kiri. Sama dengan 1 tambah A sin X. 1 ni daripada sini saya bawa kanan. Okey, kemudian saya factorize Y A sin X. Okey. Ini ikut kamu punya kemahiran ni. So, dapatlah Y sebagai tajuk 1 tambah A sin X over 1 minus A sin X. So, yang ni panjang sikit lah sebab menjadikan Y sebagai tajuk. Okay. Jadi, kalau biasa soalan, exam nanti dia berhenti sampai sini je. Biasa sampai sini dah okey lah. Okay. Macam tu lah. Dia sama macam ni lah. Kalau kamu katakan, sebelum ni kamu belajar, bila kita proses, katakan Y tambah 2X sama dengan 5. Kan? Katakan soalan tu cari persamaan garis lurus. So, kalau kita berhenti di sini pun betul juga. Ini dah dipanggil persamaan dah ni. Kan? Ataupun, kamu kalau rajin, kamu teruskan lah. Negatif 2X tambah 5. Ini pun masih dipanggil equation juga ni. Okay? Jadi sebenarnya, kalau kita berhenti di sini, ni dah kira selesai ni. Sebab ini pun dikira equation kan ni. Okay? Kecuali kalau soalan tu minta, jadikan Y sebagai tajuk. Maka kamu kena habiskan sampai sini lah. Okay? Kalau setakat solve je, sampai sini dah okey lah. Okey, boleh? Boleh, sir. So, macam tu lah. Jadi sekarang ni, untuk chapter 2 ni, yang awal tu, separable variables ni, maksud dia cuma
daripada bercampur ni, daripada soalan ni bercampur, kita asingkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Itu je beza dia. Kemudian yang lain-lain tu kita gunakan bab 1 punya cara. Kita integrate je. So dia beza pada step yang pertama je. Yang bawah ni masih ulang bab yang pertama. So kamu kena mainkan bagaimana nak integrate partial fraction, bagaimana nak gunakan substitution method. Okay.